sebagai Melayu kita ada dua keris juga. Kita ada satu keris di tangan kita tu. Keris tu kita panggil keris panjang, keris tarung, keris yang kita pegang tu. Dan satu lagi keris selit yang kita buh kat atas ni. Keris yang buh kat atas ni kecil lah biasanya. Tak ada orang buh keris yang panjang macam tu buh kat sini. Nampak pelik, tergelak pada tapi orang ingat dia marah apa dia bilang kat situ kan. So, orang tak bubuh lah kan. Tapi, adakah keris ni digunakan untuk membunuh diri bila ada galahan macam samurai tu? Tidak. Sebab kata benda ni pastinya bertentangan dengan agama kita. Kita tak menggalakkan. Bukan tak menggalakkan, haram tu. Nak bunuh diri tak boleh lah. Macam seolah-olah hang berpuasa. Mana boleh. Selagi ada nyawa, selagi tu kita kena terus berjuang. Kita ada integriti. Dari segi Melayu ni dia adalah bubuh unsur-unsur yang nak memuatkan keris tu. Kita tak boleh kata macam haram, keris, hantu. Tak boleh. Keturunan kita guna sejak zaman berzaman sebagai senjata. Dan juga salah satu pakaian orang Melayu tu sendiri. Siapa kita nak kata keris ni berhantu? Takkan semua keris kat dunia ni berhantu. Penatlah hantu kalau duduk kat keris saja. Kita tengoklah kan, senjata Melayu tu sendiri dia memang betul-betul gentleman lah. Bila nak berlawan pun dia tak senang-senang untuk cabut keris tu. Dia ada 4 perkara kita kena bagi kat keris tu. Yang pertama, minuman dia adalah darah, makanan dia ialah daging, jalan dia urat dan tulang, permintaan dia adalah nyawa. So 4 benda ni kita bagi kat keris tu kalau kita cabut. Sebab tu Melayu tak cabut keris senang-senang. Dia tak suka-suka hati pergi cabut keris, buat mengaji Quran ke. Tak ada. Itu bukan fungsi dia, itu bukan tugas dia. Potong-potong apa di rumah, potong-potong siok cai ke apa, tak ada. Kenapa keris ada lekuk? Kalau hang beritahu ke orang, tanya dekat siapa-siapa orang tu kenapa keris ni ada lekuk, dia pun marah tu. Sebab lekuk tu dia pun bagi lock. Dia ada 2 jenis keris. Satu keris yang melurus dan satu jenis yang berlok. Keris yang lurus ni dia panggil sarpa tapa. Keris yang berlok dia panggil sarpa lumuka. Sarpa tapa mengambil iktibar dan juga falsafah daripada ular yang sedang bertapa. Jadi ketika ia menyerang dan terus dia membunuh dengan pantas dan orang kata apa, efektif lah. Sarpa lumuka dia ibarat ular yang sedang menyusur. Ular yang sedang menyusur ni, kalau kita terpijak dia di panggung, dia bedak, dia bidah. So bila dia bidah ni, dia membunuh dengan kejam dan pantas. Itulah falsafah yang ada pada bila dia lakan. So bila kenapa dia berlok ni, tujuan dia adalah apa? Dia bukan pasal nak kodok terus semua masuk dalam tu pun. Sebab untuk pengetahuan hang, berdasarkan kajian bukaan yang boleh dibuat oleh sebilah keris biasa ni adalah 15 cm. 15 cm tu besar mat. Sebab bila hang tengok dia masuk kecil, tapi ditarik semua sekali apa yang ada di dalam. Dia bagi kena benda hang tak nak kena mengena pun semua. Dia bagi tali perut segala apa buat keluar lah. Sebab tu dia berlock. Dan benda tu pula senjata yang paling bahaya. Sebab kalau boleh, orang tak mentika bagi habis pun. Orang nak bagi kena hujung je. Sebab apa? Sebab dia letak racun ataupun warang. Dia letak warang ataupun racun arsenik dia panggil pada keris tu. Supaya bila terkena pada orang tu, dia balik dengan kesan racun tu, dia mati. Sebab tu dia berlok. Dia berlok ni bukan saja-sajalah, bukan design. Dia ada fungsi dia yang tersendiri. Dan bila yang berlok ni pula, getaran yang ada pada keris tu dapat dikurangkan. Selalu kita tengok antara salah satu ritual yang orang akan buat pada 1 Muharram biasanya. Ritual yang orang biasanya buat pada 1 Muharram ni ialah ritual dia akan bagi mani keris ni. Dia akan pakai limau, dia akan pakai minyak wangi, dia akan pakai, dia adalah minyak-minyak keris ni yang dia buat pakai ada ramuan-ramuan tertentu ni. Untuk bagi keris ni supaya dia tak berkarat, dia tahan lama besi tu. Dan diasapkan dengan kemenyan. Baik, bila ada saja kena mengena dengan kemenyan ni, jin. Macam jin ni tak boleh pergi makan KFC kan? Dia tak kena bayar pun. Dia boleh je makan KFC. Di KFC banyak tulang. Bukan jin makan tulang tau. Kenapa dia kena makan asap je? Pelik. Sebenarnya untuk pengetahuan anda,
asap ini menjadi ejen kepada ejen pengeringan. So bila dia bubur asap limau tu, asap limau pula lah, dia bubur limau nipis tu, dia dapat korang apa semua. Lepas tu dia bubur limau purut ke apa benda, dia dah bubur minyak wangi ke apa benda, dia asapkan dengan kemenyan supaya bau-bauan ini meresap ke dalam bilah-bilah besi tu dan dapat dikeringkan. Ini dah bagi tahu dekat saya. Nak keringkan macam mana lagi cara yang terbaik? Pakai hair dryer. Pakai hair dryer terlalu panas pula. Rosaklah besi tu sebab dia besi. Jadi dia kena dengan asap yang betul ya, kira lembut dan boleh mengeringkan. Sebab itulah dia asapkan di atas kemenyan. Bukanlah sebab ada hantu dalam kerih tu apa semua. Kalau ada pun sekalipun hantu pun, tak usah kira hantu tu, dia nak makan-makan lah. Bukan dia nak ambil duit kita pun. Kita nak bagi berasap tu sebab kita nak bagi besi tu supaya kita dapat jaga warisan kita. Pandang daripada segi perspektif yang lebih positif, yang lebih orang kata lebih dekat dan boleh difahami oleh kita. Sebab tu lah dia mengasap menggunakan kemenyan. Dia buat macam awam waram bila cukup awam waram. Tapi tengoklah, ada setengah orang dia mungkin orang yang memang menggunakan kerih tu ke, dia sangat-sangat jaga ke, dia buat macam okey sebulan sekali, ataupun dia buat macam setiap malam Jumaat dia kena asapkan dah kerih dia lah. Dia berbalik pada adab. Kalau orang tu orang yang memegang adab, dia tahulah cara macam mana nak berhadapan. Kalau aku yang pegang kerih ni, apa adab-adab yang ada pada kerih ni? Biasanya lah ni pun, kalau nak pergi cucuk sampai berdarah ni bila? Nak pergi cucuk apa? Takkan nak pergi rodok pakai kerih ni selesai semua. Mana ada orang buat? Kita negara ada undang-undang. Adab daripada dulu, adab yang kita buat lah ni adalah yang kita bawa daripada yang sebelum ni, untuk menjaga besi kerih tu, untuk make sure kerih tu berada dalam keadaan yang baik. Perlulah sentiasa dibuat ritual-ritual ini supaya kerih tu sentiasa bersedia untuk bertempur. Kalau pun dia besok bodoh orang pakai kerih tu, lepas tu dia tak buat upacara ni, secara logiknya kerih tu akan rosak sebab dia gunakan untuk bertempur. Lepas tu kena pasir lah, kena yang luk lah, kena darah apa semua kita tak tahu. So lepas tu bila tak dibersihkan, tak dijaga dengan baik, mestilah besi tu kualiti tu dia jahanam lah. Nak jaga kerih tu bukanlah jaga semata-mata dari segi kualiti kerih tu sendiri, tapi juga dari segala benda supaya kerih tu bertahan dan boleh digunakan untuk satu masa nanti. Itu dah lebih kurangnya sebuah sikit falsafah yang ada di sebalik kerih ni yang saya tahu. Banyak lagi falsafah yang ada di sebalik kerih ni. Anda kena cari, anda kena kaji, anda kena gali sendiri ilmu budaya kita.